dalam satu ruangan walaupun secara dalam alam maya, tapi ia tidak memberikan sedikit memberikan kesukaran kepada kita sebenarnya. Walau di mana pun kita berada, walau bagaimanapun kita bersiaran, hakikat yang sebenarnya, matlamat utama kita dalam setiap perkara yang kita buat, seperti mana yang disebut Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, berdasarkan niat kita, amalan kita yang akhir dia. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan yang buat hari ini kita laksanakan, perempuan buat hari ini laksanakan hari ini, mendapat redha dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan, sebelum saya nak mulakan kuliah duha dalam masa 1 jam, kalau boleh tuan-tuan, sebab saya pun tak tahu macam mana tuan-tuan semua ni kebaikan muslimah lah ni. Kalau boleh tu saya minta izin lah supaya tuan-tuan boleh berinteraksi dengan saya sebenarnya. Di hadapan saya ni tuan-tuan, ada sekeping kertas putih. Kalau boleh saya nak minta tuan-tuan ambil kalau kata ada lah. Kalau tak ada pun tak apa. Sebab kita nak buat sesuatu tuan-tuan. Kita nak tulis sikit, kita nak lukis sikit beberapa perkara lah. Dan kalau boleh meminta izin kepada urustia untuk membenarkan kepada yang berada dalam online ni supaya dapat buka kamera lah. Saya rasa macam saya seorang je berada dalam ni, rasa macam kurang sikit lah. Rasa macam tak berseorangan. Kalau boleh dia buka pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Ya? Boleh. Sesiapa yang nak buka kamera dibenarkan untuk buka kamera. Untuk buka kamera pun tak ada masalah. Ataupun nanti kalau nak berinteraksi dengan saya pun tak ada masalah. Dipersilakan. Tak buka pun tak apa. Cuma tuan-tuan, saya nak tuan-tuan pegang kertas masing-masing. Kalau ada kertas lah. Kertas putih di hadapan saya ni tuan-tuan. Dan kita cuba buat satu garisan lurus di situ, dan catat beberapa perkara yang saya sebutkan di sinilah. Pertama tuan-tuan, dalam garisan yang pertama, pada garisan tersebut tuan-tuan boleh lukis macam ni. Saya di contoh tuan-tuan, mungkin saya tengok sikit lah. Satu garisan sebegini tuan-tuan, garisan lurus sebegini, dan yang pertama tuan-tuan, kita bahagikan kepada empat perkara lah, 4 bahagian. Di mana sebenarnya saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan di mana sebenarnya kita berada, hakikat kehidupan kita sehingga hari ini. Jika dilihat kepada garis kehidupan kita hari ini, kita sebenarnya berada di kedudukan ataupun alam yang kedua lah. Dinamakan alam dunia. Yang pertama, tuan-tuan boleh letaklah alam roh. Di situ adanya alam rahim, alam kandungan, kita berada dalam kandungan ibu kita masing-masing. Yang kedua dinamakan alam dunia, yang sekarang kita sedang berada. Dan yang ketiga dinamakan alam barzakh ataupun kita kata juga alam kubur. Yang terakhir adalah alam mahsyar. Apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh tulis macam ni tuan-tuan, kalau nampak lah. Saya tulis pertama alam roh, kedua alam dunia, ketiga alam barzakh, yang keempat alam mahsyar. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita bercerita tentang kehidupan kita hari ini, kita telah berada pada satu alam yang kedua, yang kita rasakan alam kita yang kita sedang duduk hari ini dah terlalu lama tuan-tuan.
Sedangkan hakikat sebenarnya, kita sebenarnya masih berada dalam satu fasa tak sampai pun 50% daripada perjalanan hidup dan mati kita. Sebab apa saya sebut perjalanan hidup dan mati? Kerana untuk kita hidup buat kali yang kedua dan selama-lamanya, kita perlu mati terlebih dahulu untuk hidup buat kali kedua. Bermakna di sini tuan-tuan, setiap yang ada di sini termasuk saya, termasuk urus dia dan juga yang bersama kita 131 orang termasuk saya sendiri, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang ada di dunia ini semuanya akan mengalami saat-saat dimatikan. Saat-saat kita dipisahkan antara roh dengan jasad kita. Jadi sekarang ni okeylah, rasa macam tak ada apa, boleh kita melihat, boleh kita mendengar, boleh kita memegang, boleh kita berjalan menggunakan segala panca indera, boleh kita menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, bila kita bercakap tentang hakikat kehidupan kita hari ini adalah kehidupan kita bersifat sementara. Jadi dalam Islam ni tuan-tuan, izinkan saya sebut tuan-tuan, bila tuan-tuan pernah dengar berkenaan dengan maqasid. Apa itu maqasid? Maqasid itu bermaksud tujuan. Sebab tu ada setengah istilah digabungkan maqasid syariah. Maqasid syariah itu syariah maksudnya satu tujuan yang telah ditentukan oleh syarak ataupun agama kita. Dan dalam agama kita tuan-tuan, sudah semestinya matlamat kita satu tuan-tuan. Matlamat kita adalah untuk berjaya di akhirat, dan sebelum kita berjaya di akhirat sudah semestinya kita nak bahagia dan hidup dengan keadaan yang baik di dunia. Walaupun di dunia ini bersifat sementara, walaupun di dunia ini sifatnya adalah tidak kekal selama-lamanya, tetapi dengan dunia inilah yang kita sedang berada sehari ini, yang kita kena faham bahawa inilah masanya kita buat sesuatu yang akan mendatangkan hasil di alam yang lain. Makna kata tuan-tuan, dulu di alam roh, kita imbas balik tuan-tuan, apa yang berlaku di alam roh. Bila di alam roh tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan roh kepada kita. Di alam roh sana tu pernah kita sebut dalam surah Al-A'raf, tercatat Allah tanya kepada kita, kepada roh, adakah mengakui bahawa aku ini Rabb? Kita semua mengaku bahawa Allah itu ada. Malah tuan-tuan, di dalam alam kandungan ibu kita masing-masing pun tuan-tuan, kita diberikan ilmu, diberikan pengetahuan. Mak kita akan mungkinlah mak kita, saya pasti semua ibu-ibu nak yang terbaik untuk anak dia. Ibu-ibu kita akan pasang mengaji Al-Quran, kaset-kaset zikir sebagainya untuk diperdengarkan, untuk dibaca dan diperdengarkan kepada kita yang di dalam alam kandungan. Malah tuan-tuan, setiap yang lahir di dunia ini tuan-tuan, baik lelaki maupun yang perempuan, akan ditiupkan, akan diazankan, akan diiqamahkan. Dan perkataan pertama yang kita dengar adalah kalimah Allah. Maknanya tuan-tuan, di situ ada dua perkara. Tuan-tuan boleh catat tuan-tuan. Kalau macam saya tuan-tuan, saya suka buat macam ni. Maka saya akan catat sambil-sambil mendengar tuan-tuan. Di alam roh, di situ ada alam kandungan. Di dalam alam kandungan tuan-tuan, kita dapat dua perkara. Apa kita dapat? Pertama, ilmu. Ilmu kita berkenaan dengan Allah. Yang kedua, kita tahu bahawa dari sudut agama, ilmu, dari sudut agama,
setiap daripada kita, alhamdulillah, 129 orang yang ada di sini, semuanya Allah takdirkan kita semua ini dengan dilahirkan sebagai seorang Islam. Seorang Islam, maka kita bersyukur sangat-sangat kerana kita dilahirkan bukan dalam keadaan yang bukan Islam. Sebab Islam itu fitrah, maka kita semua nakkan satu keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta yang abadi, pencipta yang sebenar-benarnya, tuan-tuan. Okey, itu part di alam roh dan di alam kandungan. Maka tuan-tuan, kita tengok pula apa perkembangan diri kita. Ni saya nak ajak tuan-tuan hari ni kita refresh balik. Kadang-kadang perkara-perkara sebegini jarang-jarang kita perkatakan. Kita banyak fikirkan yang akan datang. Kita banyak fikirkan, betul lah, tak salah kita nak fikirkan yang akan datang. Kita fikirkan perkara-perkara persiapan kita di akhirat, ataupun kita banyak fikirkan sekarang, ataupun keadaan-keadaan yang tertentu. Dan bila pada peringkat-peringkat yang seterusnya, tuan-tuan, daripada zaman kanak-kanak kita akan bergerak ke zaman remaja, kita masuk ke sekolah, masuk ke universiti, masuk ke kolej, belajar sebagainya, sampailah saat hari ini. Dan kalau tuan-tuan perhatikan seperti mana saya selalu sebutkan pada mana-mana jemaah, dalam mana-mana ruang, sama ada dalam online ataupun secara fizikal. Hari ini tuan-tuan, kita boleh tahu, setiap orang tahu tarikh dia dilahirkan, bila dilahirkan. Kalau tengok IC pun tahu bila dilahirkan. Bila tanya berapa hari bulan dilahirkan, berapa birthday sebagainya. Tetapi tuan-tuan, hakikat sebenar dalam hidup hari ini, seperti mana kata guru saya, tak semestinya yang datang dulu pergi dahulu. Tak semestinya yang datang kemudian pergi kemudian. Maksud dia, tuan-tuan, hari ini hakikat kehidupan yang ada, orang boleh tahu, kita boleh tahu tarikh kita dilahirkan, tetapi kita tidak tahu dan kita tidak pasti sedikit pun, tuan-tuan, malah kita pun tak akan jangka bila kita akan dikembalikan oleh Allah, iaitu tarikh kematian kita. Dan tarikh kematian kita inilah yang akan membawa kepada kita alam yang berikutnya. Yang alam berikutnya yang sangat panjang. Saya sebut tadi tu tak sampai 50% kita sebenarnya perjalanan kehidupan kita dan kematian kita. Maka sekarang kita berada di alam mana? Hakikat sebenarnya kita berada di alam dunia. Alam dunia ini, tuan-tuan, inilah alam yang kita akan buat sebanyak-banyaknya amalan kita, buat sebanyak-banyaknya persiapan kita, cari sebanyak-banyaknya bekalan. Bekalan yang macam mana? Bekalan yang mana bekalan tersebut dapat menyelamatkan diri kita dan juga sebenarnya dapat menyelamatkan orang lain juga yang bersama-sama dengan kita. Sebab apa saya kata macam tu, tuan-tuan? Pertama, tuan-tuan, kita kena tahu, saya sebutkan di awal tadi, hakikat sebenar kehidupan kita, tuan-tuan, di alam dunia ni, tuan-tuan, kita nak ada dua benda, tuan-tuan. Di situ tuan-tuan boleh tarik pula, di alam dunia ni dua benda, tuan-tuan. Apa dia dua benda tersebut? Pertama, kita selalu baca doa, tuan-tuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita nak supaya kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, dan dengan dunia yang kita kecapi hari ini sebagai satu alat. Alat itu adalah satu perkara yang bukan matlamat. Ini yang kita nak bezakan, tuan-tuan, yang kita nak fahamkan betul-betul para hadirin dan hadirat sekalian, muslimat sekalian, bahawa hari ini ramai orang yang tidak faham. Dia mengatakan dunia ini adalah segala-galanya. Sebab tu, tuan-tuan, bila dunia ni sebagai alat untuk sampai kepada akhirat, sebab saya dah sebut tadi, dia ada macam ni, tuan-tuan, timeline dia ada peta kehidupan dan kematian kita, maka kita tidak akan berhenti di alam dunia. Kita akan terus bergerak
Sebab selepas ni, destinasi selepas ini adalah kita akan berada di alam barzakh, di alam kubur, yang mana kita akan kembali semula seperti mana kita datang ke dunia, datang berseorangan, dan kita akan kembali juga berseorangan. Walaupun di alam kandungan memang kita duduk dalam kandungan seorang, melainkan kalau ada kembar pun dia tak tahu sebelah ada kembar. Kita duduk dalam perut mak kita, ibu kita, maka di alam barzakh nanti tuan-tuan kita akan kembali berseorangan. Cuma saya tak nak sebut tuan-tuan di alam yang kita tak nampak dan kita tak tahu apa akan berlaku. Cuma kita fokus tuan-tuan, hakikat kita berada di alam dunia kehidupan kita hari ini. Sebab tu tuan-tuan, dalam kehidupan kita hari ini, dia ada beberapa tujuan. Tuan-tuan boleh catat di situ tuan-tuan, di alam dunia. Kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, dan saya percaya tuan-tuan pun selalu baca, mungkin dengar para asatizah kita bacakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka kita ini semua tuan-tuan dijadikan di dunia ini tuan-tuan sebagai pentadbir, khalifah yang menguruskan. Khalifah ni kita faham orang yang menguruskan, bukan saja khalifah dia sebagai ketua, dia mungkin sebagai seorang pekerja, dia mungkin sebagai seorang anak, dia mungkin sebagai seorang ayah, dia mungkin sebagai seorang ibu dan sebagainya. Semua kita ada peranan masing-masing, semua dirangkumkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan kita hari ini sebagai pentadbir alam. Maka kita akan uruskan alam ini mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Cuma tuan-tuan, yang menjadi permasalahan, yang menjadi satu perkara yang kadang-kadang kita lepas pandang, bila manusia ini tuan-tuan sifat dia lupa. Sebab tu insan, manusia, nasiah, lupa tuan-tuan. Saya lupa, tuan-tuan yang berada di depan saya semua lupa. Maka tuan-tuan, kita perlu diperingatkan. Diperingatkan macam mana? Inilah contoh salah satu medan untuk diperingatkan. Kadang-kadang benda ni tuan-tuan, dia tak akan berlaku tanpa kita cari tuan-tuan. Contohnya ada orang kata, tak apa Ustaz, saya ni nak tunggu sekian masa baru saya nak berubah. Barulah saya rasa saya nak cari bekalan amalan, saya nak buat itu ini. Tidak tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita dah berada di alam dunia, tempoh yang kita ada tuan-tuan, dan kita tak tahu berapa lama tempoh yang kita ada, sama ada Allah izinkan kita berada secara maksimum, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, rata-rata umat aku akhir zaman ini umurnya dalam 63, 64, 65 sampai 70. Itu limit kita. Ataupun ada yang kurang daripada itu. Sebab hari ini tuan-tuan kita tengok kematian itu dia tak kira umur. Ada orang yang umurnya pendek daripada itu, tak capai yang seperti mana apa yang Nabi sebut, itu saja. Ada orang Allah izinkan dia untuk umur panjang. Mungkin ada yang 80, mungkin ada yang 90, hatta ada orang yang boleh capai 100. Maka tuan-tuan, di sinilah sebenarnya yang kedua Allah datangkan ayat yang kedua dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-6, di mana Allah sebut dalam ayat tersebut, tidak aku ciptakan, jadikan manusia itu dan jin terutamanya melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita baca tuan-tuan ayat tersebut. Kita diperdengarkan oleh para asatizah kita, para guru-guru kita, tentang hakikat sebenarnya dua perkara tuan-tuan. Tadi saya dah sebut dua perkara di alam roh. Kita dibicarakan tentang ilmu, kita bicarakan tentang agama. Di dalam dunia ni tuan-tuan, alam dunia ni tuan-tuan, maka kita diberikan
khas yang awal. Allah kata kita ini sebagai khalifah. Yang kedua, kita ini juga dimestikan, diwajibkan, mestikan tuan-tuan, tak dapat tidak, la budda, mesti mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Dia tanya kenapa saya kena mengabdikan diri kepada Allah? Jawapan dia, sebab Allah yang menjadikan kita di alam roh, dan yang mana kita telah ada perjanjian sejak azali lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami bersaksikan Allah lah Tuhan kami. Allah lah Tuhan. Maka dalam kita keluar daripada perut ibu kita, kalimah yang pertama sebagai seorang Islam, apa dia? Kita diazankan, kita diiqamatkan. Kalimah pertama yang kita dengar, Allah, Allah. Maka tuan-tuan, sekiranya sebegitu Allah takdirkan, Allah susun kehidupan kita sebagai manusia, tetapi sampai di alam dunia, kita berada di satu alam yang mana kita lupa tu. Kita zalim kepada pencipta kita, maka itu yang berlaku hari ini tuan-tuan boleh tengok di sekeliling. Malah kita sendiri tuan-tuan, kadang-kadang kita zalim pada diri kita, kita tidak melakukan pengabdian ibadah yang sewajarnya, sebetulnya kepada Tuhan kita. Maka inilah yang menjadikan masalah utama kepada diri kita masing-masing. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa saya kata masalah? Sebab masalah utama ini tuan-tuan, alam dunia ni tuan-tuan, dia tak panjang. Seperti mana kita akan pergi ke alam yang satu lagi, yang seterusnya tuan-tuan. Ramai orang kata, oh dah lama hidup ni. Tidak tuan-tuan. Kita sebenarnya akan berada lebih lama. Dan kita pun tak pasti berapa lama kita akan berada di alam kubur, di alam barzakh. Jadi bila mana kita nak duduk seorang-seorang tuan-tuan di alam kubur, maka sudah pasti tuan-tuan kita perlu bawa bekal yang banyak. Contoh yang mudah tuan-tuan, kita nak pergi musafir, nak balik kampung, kita akan persiapkan segala kelengkapan, beg, pakaian, malah bekalan makanan. Kita akan pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan yang baik, tip-top. Kita periksa semua enjin. Kita pastikan semua yang ada bersama dengan kita tuan-tuan. Itu kita nak bermusafir tuan-tuan. Yang bersama kita semua ada. Sebab apa? Sebab takut tertinggal. Malah tuan-tuan, di alam dunia tak ada masalah. Contohnya, kalau kita tertinggal barang sekalipun, kita boleh bostan patah balik U-turn. Tetapi tidak tuan-tuan. Bila kita dah berganjak daripada alam dunia, kita pergi ke alam barzakh, kita tidak boleh berpatah balik. Malah tuan-tuan, apa yang kita boleh harapkan, yang ni kita nak buat tuan-tuan, kita buat kerja-kerja di dunia, maka kerja di dunia yang kita tinggalkan, yang kita sebut sebagai syafaat dunia ini tuan-tuan, yang kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzakh pada peringkat pra alam mahsyar. Ini saya sebut pra alam mahsyar sebab apa? Perjalanannya akan lebih panjang. Bayangkan tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, bila mana kita dah dimasukkan ke dalam alam kubur, alam barzakh, kita sangkakan itu hanyalah mimpi. Sebenarnya tidak tuan-tuan. Macam kita tidur tuan-tuan, kita dalam tidur tuan-tuan, kita rasa macam bermimpi, berjalan, pergi ke sana, pergi ke sini. Tidak tuan-tuan. Di alam yang sana tuan-tuan, kita tidak akan bangun lagi. Kita akan terus ditidurkan. Dan yang akan menemani kita tuan-tuan, sekiranya kita adalah orang-orang yang saleh, yang dibekalkan, yang kita bawa bekal yang saya sebutkan di awal tadi, bekal-bekal yang akan menyelamatkan kita tuan-tuan. Antaranya tuan-tuan yang kita buat hari ini, alhamdulillah tuan-tuan buat, kita bermuamalah dengan Al-Quran. Kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita merasakan dan kita yakin dan percaya Al-Quran itu akan menjadi teman yang setia, teman yang seakrab yang mungkin. Sebab kita tak ada lagi teman yang lain tuan-tuan. Isteri kita, suami kita, ya,
teman kita di dunia. Anak kita tuan-tuan, teman kita di dunia. Ibu kita, ayah kita, keluarga kita tuan-tuan, betul, menemani kita di sekeliling dalam kehidupan dunia, tetapi tidak apabila kita sudah berpindah daripada alam dunia untuk berada di alam barzakh, untuk berada di alam kubur, maka tuan-tuan di situ kita tidak akan ada lagi kesempatan untuk kita bawa apa yang kita ada, teman-teman kita, melainkan teman yang ada bacaan Al-Quran kita, solat sunat kita, baik waktu malam, baik waktu pagi, solat fardu yang kita kerjakan, ilmu pengajian agama yang kita belajar, sama ada secara langsung ataupun tidak, malah zikir-zikir yang kita buat, puasa yang kita laksanakan, malah sedekah-sedekah yang kita pernah sumbangkan, hulurkan, walaupun mungkin sedikit ataupun kadang-kadang banyak, ia akan menjadi teman-teman akrab kita. Ia akan menemani kita di alam sana. Sebab tu tuan-tuan, hakikat dunia yang kita ada hari ini adalah sebenarnya dunia yang hanya sebagai medan ujian. Bila ia sebagai medan ujian dan kita yang ambil ujian tersebut, ibarat seperti mana kita bukan mendapatkan jawapan ataupun natijahnya hari ini. Betul, ujian kadang-kadang tuan-tuan, dia ada ujian yang segera, ada ujian yang ditangguhkan oleh Allah. Ramai orang mengharapkan ujian itu ada natijahnya di dunia, tetapi sebenarnya kita terlupa ujian juga menjadikan hasil ujian tersebut ataupun dipanggil natijah, keputusan ujian tersebut yang kita akan jumpa bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam sana. Dan hakikat ujian, pra-ujian kita dah tahu. Jawapan ni sama ada kita berjaya ataupun gagal bila mana kita dimasukkan ke dalam alam barzakh, dalam hadis-hadis, dalam kisah-kisah para sahabat Nabi sendiri pernah menceritakan bagaimana keadaan di alam kubur. Orang-orang yang soleh bila dimasukkan ke dalam alam kubur, maka sebenarnya kubur yang disangkakan sempit, disangkakan ruangan yang cukup untuk jenazah kita sahaja dimasukkan ke dalam tersebut, maka sebenarnya sangkaan kita meleset. Sebenarnya kubur-kubur orang-orang yang soleh dilapangkan, diluaskan. Dan ini yang kita nak, tuan-tuan. Dan ini yang kita doakan. Apa kita doakan, tuan-tuan? Ya Allah, matikanlah saya, matikanlah kami. Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan sebaik-baik kematian, sebaik-baik pengakhiran. Dan kenapa kita nak sebaik-baik pengakhiran? Sebab kita tak tahu dengan sebaik-baik pengakhiran ini kita tidak mungkin akan berpatah balik. Maka kita akan teruskan perjalanan, tuan-tuan. Perjalanan kita cukup panjang. Sebab di alam barzakh sebutkan tadi, kita tak tahu berapa tahun, berapa lama kita akan berada di alam kubur secara berseorangan, bersendirian. Tak ada teman yang menemankan kita tadi. Bacaan Al-Quran kita, puasa kita, zikir kita, solat sunat kita, kebaikan-kebaikan yang kita pernah buat di alam ini. Dan inilah, tuan-tuan, yang kita sedang cari. Sebab tu, tuan-tuan, bila ada program-program sebegini, tuan-tuan, saya mesti ingat guru saya sebut, kalau boleh dalam kehidupan kita sehari, tuan-tuan, kita kena dapatkan dua perkara. Jadi guru saya kata, kalau boleh, selain daripada kita dapatkan ibadah, apa ibadah? Kita buat amalan-amalan baik dengan Allah Ta'ala. Kita buat melaksanakan solat fardu, solat sunat, pergi masjid sebagainya. Satu lagi, tuan-tuan, yang kadang-kadang kita terlupa, kita dapatkan ilmu. Sebab ibadat dengan ilmu ni, tuan-tuan, dia akan mengikat. Kerana kadang-kadang, tuan-tuan, bila kita beribadat, ada masa-masanya kita naik.
Ada masa-masanya kita akan jatuh down tuan-tuan. Dan inilah yang membezakan orang yang beribadat dengan berilmu dengan orang yang beribadat yang semata-mata. Silakan tak apa. Saya tak ada masalah, saya dah berada di masjid yang mana yang nak beruduk, nak urusan kerja ataupun sebagainya, dipersilakan, tak ada masalah. Saya sambung sedikit lagi tuan-tuan, persilakan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tengok hakikat sebenar perkara tersebut, apa yang kita kumpulkan tuan-tuan sehingga hari ini, duit kita di bank, malah tuan-tuan duit kita mungkin di tabung haji sekalipun. Ramai orang tanya saya, Ustaz, saya ni duit banyak di tabung haji, entah bila dapat pergi haji dah. Saya cakap itu usaha kita. Sebab Allah tak tengok sebenarnya bagaimana kita ni berapa kali kita pergi, berapa kali kita pergi umrah, berapa kali kita dapat pergi haji. Tetapi niat kita yang akan menjadikan diri kita ini sentiasa segar dengan amalan-amalan yang kita buat sehingga saat ini. Sebab tu tuan-tuan, sebagai satu tip ataupun motivasi kita bersama lah tuan-tuan, seperti mana saya sebutkan di awal tadi, bila kita ada ruang untuk beribadat, ada program-program bacaan Quran, join lah. Ada program-program yang bersifat keilmuan, yang kita jemput para asatizah kita. Ada peluang tuan-tuan, walaupun mungkin seminit, duduklah sebentar dalam ruangan, walaupun contoh macam sekarang ni dalam ruangan maya macam ni, ataupun tuan-tuan di tempat lain, pergi ke masjid, pergi ke surau, dapat peluang sedikit tuan-tuan untuk berada dalam majlis ilmu sebegitu, maka kita dah dapat dua perkara, satu ilmu, satu amal yang kita buat, maka kita dah cukup bertuah tuan-tuan. Sebab ilmu tuan-tuan, dia kena amal, dan amal tuan-tuan tanpa ilmu dia tidak akan menjadi, dia tidak akan ke mana-mana. Sebab tu tuan-tuan rahmatullah, silakan Puan Bandariah. Puan kuat, maaf Ustaz, puan kuatkan volume. Tak kuat, tak dengar. Dengar okay. Jelas Ustaz. Ada yang tak dengar. Tuan-tuan rahmati Allah, sebab tu saya sebutkan di awal tadi, segala apa yang kita ada di dunia ini tuan-tuan, kita akan tinggalkan. Rumah kita, kereta kita, anak-anak kita, isteri kita mungkin, suami kita yang kita sayang pun kita akan tinggalkan. Sebab tu pernah ada orang tanya dengan saya, Ustaz, apa saya nak buat ketika mana saya pencen nanti? Duit saya banyak. Saya kata perkara pertama yang Haji kena buat, Haji kena fikirkan tentang kehidupan akhirat Haji. Betul, kita dapat duit pencen, maka perkara pertama kita mungkin akan fikir nak besarkan rumah, sebab kita kata anak kita ramai, ataupun kita nak beri keselesaan untuk anak kita yang kita akan tinggalkan. Betul, tak salah tuan-tuan, tak salah, tak pernah salah, dan saya tak pernah kata itu perkara yang tak boleh buat. Tapi saya sebut pada Haji berkenaan. Tapi Haji, yang lebih baik Haji fikirkan apa yang Haji akan buat dan Haji akan dapat ketika mana nanti perjalanan menuju kepada akhirat. Maka dia tanya saya apa saya nak kena buat. Buatlah suatu perkara yang berdapat menjadikan perkara tersebut sebagai bekalan. Yang ni yang kita kadang-kadang timpa tuan-tuan. Sebab tu bila ada program sebegini, ada ruangan sebegini, para asatizah kita membimbing kita sama-sama tuan-tuan, maka tuan-tuan sebenarnya ada duit, ada simpanan, jangan simpan tuan-tuan. Jangan simpan. Gunakanlah duit tuan-tuan, simpanan tuan-tuan untuk perkara-perkara yang boleh membawa manfaat. Duit tuan-tuan, dia tak akan jadi bekalan kita selagi mana kita tak infakkan. Harta kita tuan-tuan tak akan jadi bekalan untuk kita bawa ke alam sana tuan-tuan bila tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab tu tuan-tuan,
Ada yang saya jumpa lah beberapa orang, tapi benda ni tuan-tuan atas diri masing-masing. Sama ada kita kuat ataupun kita mampu ataupun tidak, terpulang kepada individu masing-masing. Sebab tu ada orang tuan-tuan, saya tak heran tuan-tuan, tak mustahil dia boleh buat tu. Sebab apa? Kekuatan yang ada pada diri dia. Rumah yang ada rumah banyak, ada yang saya jumpa tuan-tuan, diinfakkan rumah tersebut untuk sekolah, tahfiz sebagainya. Dijadikan rumah tersebut, diletakkan di bawah surau, bawah masjid, maka dia kata pada surau, bawah masjid, selagi mana saya serahkan kepada surau, gunakanlah untuk infak pada surau, sewakan kepada mana-mana orang, masjid sewakan kepada mana-mana individu, dan duit tu masuk dalam akaun surau. Ini salah satu contoh tuan-tuan. Contoh bagaimana dunia yang ada ini tidak melekakan kita. Harta yang ada hari ini yang kita miliki tidak membuatkan kita terbuai dengan kemewahan yang ada. Maka itulah yang dikatakan dunia adalah alat untuk sampai kepada akhirat, dan hakikat sebenar kita fahamlah dunia itu sifat dia sementara. Sebab tu tuan-tuan saya sebut di awal tadi, dunia ini tuan-tuan walaupun sifat dia sementara, kita kita sebenarnya tuan-tuan tak terkecuali tuan-tuan untuk memanfaatkan. Memanglah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dunia ini sementara. Sebab tu jika kita nak berseronok sekalipun tuan-tuan, jangan sampai kita terlupa. Bila kita nak bergembira sekalipun, bukan tak salah tuan-tuan, kita nak mengambil sedikit kemewahan, kenikmatan di dunia, jangan sampai tuan-tuan kita tinggalkan dunia, kita tumpukan pada akhirat pun tidak betul sebetul-betulnya tuan-tuan. Sebab dunia ni tuan-tuan walaupun sifat dia sementara, tetapi sementara di dunia ini tuan-tuan, itulah kita nak gunakan untuk melakukan perkara-perkara yang sepatutnya kita buat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bagi saya tuan-tuan, bila tuan-tuan istiqamah dengan Al-Quran contohnya, macam yang mana tuan-tuan sertai hari ini, kelab persatuan cinta Al-Quran. Jadi kita dah ada satu jaminan tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, jaminan tersebut tuan-tuan sebenarnya tak cukup. Jangan cepat selesa. Jangan cepat rasa berpuas hati. Kerana apa tuan-tuan, seperti mana saya sebutkan di awal tadi, perjalanan kita panjang tuan-tuan. Bila perjalanan kita panjang, kita adalah yang mana di dunia inilah medan kita untuk berlumba-lumba. Boleh jadi tuan-tuan ini satu platform. Tetapi tuan-tuan dalam masa yang sama, tuan-tuan ambil me time. Selalu orang gunakan perkataan me time. Me time tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara direct. Gunakan 24 jam yang ada tuan-tuan, bahagikan masa kita. Jangan sampai tak ada masa tuan-tuan untuk kita me time dengan Allah. Kita ada urusan kita dengan anak kita, dengan isteri kita, dengan majikan kita di pejabat sebagainya, urusan kita dengan klien kita sebagainya. Tetapi urusan kita hanya dengan Allah Ta'ala, berapa lama? Inilah yang membezakan kita dengan orang lain. Sebab tu tuan-tuan dan rahmat Allah, dalam kehidupan hari ini, dengan usia kita yang semakin lama semakin meningkat, dengan mana tuan-tuan kita tengok, macam pagi tadi pun saya tengok Allah Akbar, ada kemalangan, 2 hari lepas pun ada kemalangan yang meragut nyawa. Kadang-kadang kita pun tak sangka berjadi itu saudara kita, kawan kita sebagainya. Allah tarik nyawa, Allah jemput ajal tuan-tuan bila-bila masa. Kita tak tahu giliran kita bila tuan-tuan. Sebab tu persediaan lebih baik daripada kita bertangguh. Bertangguh macam mana? Bertangguh dengan kita merasakan usia kita masih panjang, masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih panjang untuk kita, yang membuatkan kita lupa. Buatkan kita lupa inilah tuan-tuan perlu diperingatkan, seperti mana kita selalu baca dalam suratul Fatihah. Apa kita baca tuan-tuan? Kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa nak tunjukkan kita jalan lurus? Melainkan kita berada
kita sendiri memilih jalan yang baik. Kadang-kadang hari ni tuan-tuan, ramai di luar sana dia merasakan tak apalah, umur saya masih muda, nanti sampai waktu sekian-sekian dah pencen, dah umur sekian, saya fokuslah pada ibadat. Tidak tuan-tuan. Hari ini kematian umur kita tuan-tuan rata-rata umur akhir zaman, orang-orang yang berada di penghujung akhir zaman tuan-tuan, rata-rata umur kita pendek-pendek maka. Dan saya sendiri pun tak tahu bila saya akan kembali. Tuan-tuan sendiri pun tak tahu bila tuan-tuan semua akan dikembalikan kepada Allah. Tapi yang pasti tuan-tuan, masa yang kita ada, kedudukan yang kita ada hari ini, sekarang now tuan-tuan, kita gunakanlah semaksimum, sehabis baik tuan-tuan. Kerana hakikat sebenar tuan-tuan, saya nak sebut sikit tuan-tuan, bila mana kita sudah berada di alam yang satu lagi, alam barzakh, perjalanan yang cukup panjang tuan-tuan. Selesai saja alam barzakh, kita tak tahu tuan-tuan apa akan berlaku ke alam yang kita sedang duduk hari ini. Dunia ni akan dimusnahkan, kiamat akan berlaku, semua makhluk Allah Ta'ala akan dibangkitkan dan semua akan diperhitungkan dalam satu mahkamah yang dipanggil alam mahsyar. Dan sudah semestinya tuan-tuan, kita dijanjikan dengan dua perkara pula tuan-tuan, yang soleh, maka kita dibenarkan untuk berada bersama-sama dengan orang-orang yang menuju kepada syurga Allah, manakala yang melakukan kezaliman, melakukan fasikan, keburukan, kemaksiatan yang berterusan, yang tidak memohon doa, memohon ampun dengan Allah Ta'ala, na'udzubillahi min zalik, maka boleh jadi ia berada di laluan untuk menuju neraka Allah. Dan kita dah tahu tuan-tuan, perkara seperti ini, kita dah tahu tuan-tuan apa yang akan kita lalui, pucua kita tuan-tuan, pucua kita tuan-tuan, masa hadapan kita tuan-tuan. Tetapi oleh kerana kelalaian, dengan kita leka dengan urusan dunia, kita dilalaikan dengan perkara-perkara lain, dengan matlamat yang saya sebutkan tadi. Matlamat ataupun maqasid kita sebenarnya adalah datang ke dunia untuk mencapai kepada kebahagiaan akhirat. Maka tuan-tuan, saya percaya dan saya yakin yang berada di hadapan saya hari ini, orang-orang, mereka individu-individu yang ada usaha untuk mengisahkan diri, sentiasa mencari jalan mendekatkan diri dengan Allah. Sebab nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tuan-tuan, dia tak susah mana. Walaupun ada kata, susah Ustaz, saya ni cabaran banyak sangat. Tidak tuan-tuan. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sentiasa ada ruang. Tak ada perlukan appointment apa-apa tuan-tuan. Tidak perlukan perantara sesiapa pun untuk kita berdoa, mengangkat tangan. Seperti mana kita dengar tadi tuan-tuan, ustaz kita doa macam mana tuan-tuan ni? Ya Allah, minta tuan-tuan dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah. Hari ni kita faham doa tu nak kena dalam bahasa Arab. Maka kita bangun tuan-tuan di tengah-tengah malam, sebut tadi bitan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bangun di tengah-tengah malam tuan-tuan, kita angkat tangan. Kita solat 2 rakaat. Ya Allah, saya ni banyak buat dosa ya Allah. Saya ni banyak buat kesilapan. Dosa saya dengan suami saya. Dosa saya dengan isteri saya. Dosa saya dengan anak-anak saya. Minta tuan-tuan. Kenapa hati kita keras tuan-tuan? Kenapa jiwa kita keras tuan-tuan? Sebab kita jarang untuk wujud diri kita untuk menangis tuan-tuan. Mata kita tuan-tuan hanya menangis menitiskan air mata bila melihat kepada filem-filem ataupun mendengar lagu-lagu yang menyedihkan. Tetapi tidak tuan-tuan, untuk kita duduk di atas tikar sembahyang, untuk kita bermunajat, kita mengenangkan dosa-dosa kita lepas. Inilah tuan-tuan, apa yang perlu kita buat. Sebab tu tuan-tuan, saya pilih tajuk ni, hakikat kehidupan dunia ni tuan-tuan adalah bersifat sementara. Apabila dia bersifat sementara tuan-tuan, maka sudah semestinya kita akan tinggalkan. Kita akan pergi sejauh-jauhnya tuan-tuan. Kalau dulu tuan-tuan, ketika mana kita dilahirkan, bayi yang dilahirkan dalam keadaan menangis, walaupun kita yang menyambut dalam keadaan gembira tuan-tuan. Ini kata para ulama. Dan hakikat sebenar, bila mana seorang manusia itu meninggal tuan-tuan, kalau dia orang yang soleh,
walaupun orang yang sekelilingnya menangisi pergian dia, maka kita yang sebagai jenazah ataupun mereka yang akan menghadap Allah tersenyum seronok. Ini dia jadi twist tuan-tuan. Dulu kita datang ke dunia tuan-tuan, kita menangis. Orang sambut kita. Tetapi bila kita nak pulang kembali, apabila kita ni orang-orang yang soleh, anda kata kita ni banyak buat perkara-perkara kebajikan, amalan-amalan yang baik, kita akan tersium kepuasan kerana ujian yang berada di kita di dunia ini tuan-tuan telah kita lalui dengan jaya, dengan segala usaha, dengan segala kudrat yang ada. Bersungguh-sungguhnya kita tuan-tuan berada di alam dunia ini mencari sebanyak-banyak mungkin bekalan, walaupun yang mengiring kita, menghantar kita ke alam kubur sana tuan-tuan, ke tanah-tanah perkuburan, menangis tuan-tuan, mengakhiri kita tuan-tuan, tetapi kita puas kerana kita telah berjaya. Dan nak berjaya ini tuan-tuan bukan sekadar dengan kata-kata, bukan sekadar dengan cakap-cakap kosong, tetapi perlu dibuat, perlu diamalkan, perlu diterjemahkan dengan amalan. Jadi tuan-tuan, saya percaya dalam kehidupan kita hari ini, inilah perkara-perkara yang kita nak buat. Walaupun saya rasa saya tak sebutkan secara detail, walaupun saya tak sebutkan secara khusus, saya percaya tuan-tuan, tadi ada respon daripada siapa tadi saya tak ingat, sebut tentang maqasid tadi tu. Memang tuan-tuan, maqasid itu tujuan agama kita. Sebab tu dalam tujuan agama tuan-tuan, saya cuba recall balik tuan-tuan, kita kena jaga tuan-tuan, pertama dari sudut agama, hifzul din. Yang kedua, hifzul aql, menjaga akal kita. Akal kita pun kena dijaga tuan-tuan. Sebab apa? Dia akan berkaitan dengan agama. Apa yang kita nak, akal kita tuan-tuan sentiasa berfikiran baik tuan-tuan. Hari ni saya nak sebut tuan-tuan beberapa tip tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan, untuk menjaga akal tuan-tuan, kurangkan kita membaca perkara-perkara negatif dalam media-media sosial. Sebab bila kita baca tuan-tuan, kita tengok cerita-cerita, ia akan mempengaruhi akal kita untuk berfikiran negatif. Sama macam kita biarkan anak kita tengok filem-filem yang tidak sepatutnya dilihat, dia akan menjadi blueprint kepada akal mereka untuk bertindak sebegitu. Sebab tu tuan-tuan, cubalah elakkan, carilah ruang bagaimana nak jadikan handset ataupun gadget seperti tuan-tuan jauh daripada anak. Bukan tak bagi langsung, tetapi supaya akal mereka, akal kita, akal semua, yang mana kita kena jaga akal ni tuan-tuan, sampai mana ulama kata elakkan perkara-perkara yang boleh menjadikan pemikiran kita rosak, termasuklah kefahaman. Yang kedua tuan-tuan, menjaga keturunan kita. Menjaga keturunan ini tuan-tuan, supaya kita elakkan ahli keluarga kita yang berhampiran dengan kita, kawan-kawan kita. Kalau boleh tuan-tuan, kita nak ajak sama-sama tuan-tuan melakukan satu perkara yang baik dalam kehidupan. Sebab hari ni tuan-tuan, banyak orang dia bercakap benda yang tak baik. Kalau tuan-tuan perasan tuan-tuan, kita buka saja telefon bimbit kita tuan-tuan, WhatsApp dalam grup tuan-tuan, berapa ramai orang yang bercakap perkara-perkara baik? Kurang tuan-tuan. Ramai yang mempertikaikan, banyak orang suka bercakap tentang hal orang lain. Sedangkan tuan-tuan, para ulama, para hukama sebut, kalaulah kita tahu tuan-tuan, apa yang kita kurang dalam diri kita tuan-tuan, maka kita akan tak sebut tentang orang lain. Maka kita tidak akan lihat kepada susuk tubuh orang lain, kejahatan yang pada orang lain. Sebab kita itu adalah manusia yang penuh dengan kejahatan yang kurang amat. Sebab itu tuan-tuan, jangan tengok kepada orang lain, fikirkan tentang diri sendiri, banyakkan muhasabah diri, banyakkan istighfar tuan-tuan. Kalau tak perlu bercakap, jangan bercakap, banyakkan kita berdiam. Sebab boleh jadi kita bercakap, kita akan menyakitkan orang lain. Boleh jadi kita bercakap tuan-tuan, kita akan menjadikan kita lupa yang kita ini sebenarnya tuan-tuan, banyak perkara-perkara dosa yang kita buat. Yang ketiga tuan-tuan, hifzul mal. Ini yang kita tuan-tuan dalam kehidupan kita hari ini, jangan jadikan harta dunia ini sebagai penutup mata-mata kita. Kenapa saya sebut itu? Kerana
harta ni tuan-tuan buatkan kita menyangka harta tersebut kita akan bawa balik ke alam sana. Sebenarnya tidak tuan-tuan. Harta tersebut banyak macam mana pun kita akan tinggalkan. Banyak macam mana pun tuan-tuan ada di bank, SB, KSP ke ataupun di tabung haji sekalipun, semuanya kita akan tinggalkan, melainkan harta tersebut kita tukarkan dalam bentuk infak, kita tukarkan dalam bentuk wakaf, kita tukarkan dalam bentuk sedekah, zakat sebagainya, dan yang seterusnya tuan-tuan ya. Saya kira hifzul yang terakhir adalah kita menjaga diri kita. Ini yang mustahab. Selain daripada saya ulang tadi, kita jaga agama, kita menjaga akal kita, kita menjaga keturunan, harta kita, dan yang terakhir adalah menjaga diri. Dan saya ingat saya nak buat satu kesimpulan yang terakhir tuan-tuan ya. Badangkan ada 2 minit lagi. Yang terakhir untuk diri kita tuan-tuan ya, apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Sebenarnya saya dah sebut di awal tadi, kita akan balik secara berseorangan tuan-tuan, bersendirian di alam sana. Maka sudah pasti tuan-tuan, perkara-perkara yang kita nak bawa balik adalah untuk diri kita sendiri. Jangan terlalu fikirkan tentang orang, bukan tak boleh fikir tentang orang lain tuan-tuan ya, tetapi fikirkan tentang diri masing-masing, kenalkan diri masing-masing di alam sana. Oh ya Allah, saya akan berada di alam kubur berseorangan, apalah nasib saya. Jangan tunggu orang lain tuan-tuan. Ada kesempatan, ada ruang, ada masa tuan-tuan, selalu kita bermuamalah dengan Quran. Walaupun kadang-kadang kita tak sempat, paling kurang pun kita baca ayat suratul Fatihah. Paling kurang tuan-tuan duduk saja tuan-tuan, kita basahkan lidah kita dengan baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu lebih baik daripada tuan-tuan kita buka YouTube sebagainya, kita buka televisyen, kita tengok perkara yang boleh merosakkan akal fikiran kita. Jadi tuan-tuan, saya kira sekadar itu untuk perkongsian ringkas saya lah untuk di kuliah duha lah. Dan saya mohon ampun dan maaf kalau ada perkataan bahasa saya yang kurang sesuai sebagainya, dan mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini akan memberikan banyak manfaat, akan memberi banyak keinsafan kepada kita, dan saya kembalikan semula kepada urus program. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mungkin kita boleh buka soalan, 1-2 soalan Ustaz ya. Buka dia nak bertanya. Boleh, insyaAllah. Okey, baik. Okey, Ustaz buka soalan kepada yang nak bertanya, silakan. Tak ada kot. Dia semua dah diam dan semua dah jelas tu Ustaz ya. Okay, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Khairul Ashraf ya atas kesediaan berkongsi ilmu pada pagi ini. Pencerahan cukup jelas sekali dan menarik sekali mengenai hakikat kehidupan, dan dunia ini adalah jambatan yang menjadi penghujung menuju ke akhirat kelak, dan manfaatkanlah setiap sudut dalam kehidupan ini agar segala apa yang dilakukan bernilai dalam ibadah di sisi Allah SWT. Dan semoga Allah selamatkan kita daripada tipu daya dunia dan menjadikan kita mendapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Semoga sama-samalah kita sebarkan proses ilmu ini dan menjadikan ini sebahagian daripada amal jariah kita, insyaAllah. Dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat bagi kita semua. Dan teruskanlah lagi okey, baik. Bagi mendengar majlis Ustaz, kita dipersilakan Ustaz untuk tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama. Dan semua sahabat-sahabat. Terima kasih Ustaz.